Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah berjumpa, tak berjumpa pun. Saya hari ini alhamdulillah kita sambung pelajaran kita dalam pendidikan muamalat. Ya, pelajaran yang pertama al-bai'u. Ya, terus je lah, tak payah berbual lagi. Dah lama pun tak menyambung pelajaran, baru satu pelajaran saja. Satu atau dua, saya tak ingat dua. Jadi hari ini kita nak belajar tentang Al-Bai'u. Muka surat 1, pendidikan muamalat. Al-Bai'u ni ada, iaitu artinya jual beli. Kemudian di sini terdapat dua jenis jual beli, iaitu jual beli yang dibenarkan. Kemudian yang kedua, jual beli yang dilarang. Ada yang dibenarkan, ada yang dilarang. Tapi yang dilarang pun kadang-kadang ada yang sah juga. Haram tapi sah. Ada. Jadi kita kena baca satu persatu. Yang pertama, yang dibenarkan. Jual beli yang dibolehkan. Bai'ut tauliyah, iaitu beli secara kuasa beli itu dibagi kepada orang lain. Dia serah, dilantik. Ini wakil lah membeli. Bai'ut tauliyah, jual beli secara beri kuasa. Yang kedua, bai'ul isyraq, jual beli kongsi. Ini pasal buat syarikat, kemudian dia buat jual beli melalui syarikat. Bai'ul murabahah, jual beli secara saling beruntung. Pembeli untung, penjual pun beruntung, orang lain pun untung. Bai'ul muhatah, jual beli secara harga lebih rendah atau rugi. Ini dia tengok-tengok alamat barang sudah tak laku, dia buatlah bai'ul muhattah, jual rugi. Ini sebenarnya istilah ni bahasa Arab, tapi sebenarnya kita lakukan juga dalam harian kita. Sebab dia ni, ilmu ni daripada Al-Quran, daripada orang Arab, itu yang tulis bahasa Arab. Bai'ut tauliyah, jual beli lantik. Contohnya, mak awak kirim awak untuk beli gula, pergi beli sana, gula sana, dah habis gula ni, PKP duduk rumah je kan, tahu memang ketak ke darah je awak ni. Okey, tu bai'ut tauliyah lah. Atau bai'ul isyraq, kongsi-kongsi mak bapak jual kuih tepi jalan, orang pun membeli. Bai'ul murabahah, iaitu saling beruntung, pembeli pun untung, sudahlah dah petang ni, tak ada orang nak beli ni. Makcik nak jual sekari pap RM1.4, boleh lah. Dikira-kira pun dia boleh dapat untung lagi, pembeli pun untung. Murabahah. Baik, jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Yang kedua, jual beli yang haram dan tak sah. Ini pengertian dia. Satu, jual beli barangan yang tidak jelas. Apa tidak jelas? Tidak disebutkan sifatnya. Ini berlaku kebanyakan dalam jual beli dengan orang bukan Islam. Dia selalu tulis kecil kat bawah tu. Contoh jual kereta, tulis besar-besar harga 18,000. Di bawah kecil je tulis sebenarnya 23,000. Yang 18,000 tu sebenarnya dia tulis itu harga tidak termasuk dengan pintu kereta, tayar kereta. Dijual yang tidak jelas. Dia buat tulisan kecil. Ini haram sebenarnya. Dan boleh jadi tidak sah. Dua, jual beli munabazah. Munabazah, mula masa. Ini saya minta maaf, saya belum semak lagi. Tiga, jual beli cengkeram. Cengkeram ni haram hukumnya. Iaitu benda belum ada, kita tempah. Cengkeram itu tempah. Urbun juga nama dia. Nak beli baju, tak boleh muat pasal gemuk sangat. Tempahlah baju. Tempah baju, ukur. Okey, tulis berapa? Okey, ini berapa encik? Bayar cash. Dilarang membayar cengkeram. Membayar cengkeram iaitu kita bayar pendahuluan. Ini baju harga RM70. Saya bayarlah dahulu RM30. Itu disebut cengkeram. Kena bayar tunai. Jadi dia tidak sah. Dan hukumnya adalah dilarang. Jadi ramai yang buat. Ya. Kenapa dia buat? Kerana tak tahu. Kenapa pula disuruh kita bayar penuh? Supaya pembuat baju tu bolehlah membeli kain. Bolehlah buat baju sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang dah buat baju, orang pun tak datang ambil. Pasal dia kata, alah aku dah bayar cengkeram RM10 aja. Lantaklah RM10 saya tu hilang. Baik. Itu jual beli yang dilarang dan haram dan tidak sah. 4. Jual barangan yang belum menjadi milik sempurna. Kita berangan-angan hendak membeli kereta.
dalam angan-angan tu kita pun pergi jumpa kawan, saya nak jual kereta ya. Apa dia? Kereta tu pun kita belum beli lagi. Hanya menjadi angan-angan kita saja. Maka barang itu belum menjadi milik yang sempurna. Maka jual beli ini tidak sah. Kemudian yang kelima yang tidak sah, al-bai'atani fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Ini istilah ni saya tak faham, minta maaf. Nanti kita akan semak balik semula. Baik, okey, sambung sebelah. Jual beli yang haram tapi sah. Haram tapi sah. Satu, jual beli at-tasriyah. Dua, jual beli an-najash. Tiga, jual beli al-hadiru lil-badi. Empat, jual beli talaqqil rukban. Lima, jual beli al-ihtikar. Baik, ini sebenarnya istilah-istilah bahasa Arab ni dia akan terjemahkan di bawah tu. Kalau saya tak silap saya seperti di sini. Dia jadi semua jual beli. Dia akan beri penerangan. Jadi kita balik semula pada muka surat yang pertama dan kedua. Hari ini kita nak belajar cuma iaitu erti al-bai'u. Al-bai'u tadinya jual beli. Berapa jenis jual beli? Satu, jual beli yang dibenarkan. Dua, jual beli yang dilarang. Kemudian jual beli yang dibenarkan, contoh-contoh dia, bai'ut tauliyah, bai'ul isyraq, bai'ul murabahah, bai'ul muhattah. Kemudian yang kedua yang dilarang ni, yang contoh dilarang, satu, jual beli barang tidak jelas, jual beli al-mulamasah, jual beli cengkeram, jual barang yang belum menjadi milik kita, al-bai'atani fi bai'ah, dua jual beli dalam satu penjualan. Ini sebenarnya dikira bid'ah. Seorang sana kata, saya beli RM50. Saya beli RM51. Itu sebenarnya bid'aan tu. Dua orang. Kita akan lihat. Itu sebenarnya ada unsur penipuan. Okey, yang seterusnya. Untuk penyambungan sedikit. Kita ambil bai'ut tauliyah, pengertian dia. Memang susah sikit muamalat ni. Bai'ut tauliyah, jual beli secara beri kuasa atau lantik, iaitu penjual barang yang akad jual belinya hanya menyebut harga asal, iaitu harga modal. Ini tauliyah ni, dia tadi kita kata itu iaitu memberi kuasa lantik penjual barang akad jual. Kita penjual tu dia lantik penjual yang lain. Ini kita ulang balik semula baca. Pengertian bai'ut tauliyah, jual beli secara beri kuasa atau lantik, iaitu penjualan barang yang akad jualan belinya hanya menyebut harga asal, harga modal saja. Kalau sangat senang faham, kita baca yang contohnya. Contoh, seorang menjual sebuah telefon bimbit berdasarkan harga asal, harga modal, tanpa sebut nilainya. Contoh lafaz akad, penjual, aku jual telefon bimbit ini kepada engkau dengan harga modal. Pembeli, aku terima sebab berlaku. Ini hukumnya adalah sah atau liyah. Sebab berlakunya, satu, pembeli adalah peniaga yang kehabisan barang. Penjual pula mempunyai lebihan stok barang dagangan dalam simpanan. Maka pembeli yang merupakan seorang peniaga, nak kecilkan, meminta penjual untuk membekalkan barang dagangan kepada pelanggannya dengan harga asal. Orang tu pula minta dengan harga asal. Jual sajalah murah-murah. Dua, pada peniaga yang tak mahu kerugian kerana barangannya masih banyak tidak terjual, maka peniaga tersebut telah menjual barang tersebut kepada peniaga lain. Menjual barang tersebut kepada peniaga lain. Ini yang kena hafal. Iaitu dia serah kepada peniaga yang lain dengan harga asal, harga modal. Hukum bai'ut tauliyah, hukumnya sah sekiranya pembeli telah mengetahui harga asal barang tersebut walaupun harga jualan sebenar tidak disebutkan dalam akad. Ini pembeli membeli daripada penjual membeli daripada penjual. Dia
syarikat lain beli dengan syarikat lain. Ini namanya bai'ut tauliyah. Dia beri kuasa kepada penjual lain untuk menjual barang tu. Pasal sebab apa? Sebab dia malas nak jual lagi dah, sebab dia dah tak laku barang dia. Jadi hukumnya apa? Hukumnya sah, ya. Okey, saya minta maaf lah kalau ada kesilapan, kekurangan dalam video ni, sebab sebenarnya Ustaz agak kelang kabut, tak sempat lagi nak tengok kitab ni, buat benda yang lain. Jadi InsyaAllah lah sampai masa yang akan datang kita akan sambung pada pelajaran lain. Kekurangan harap dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.